Cabaran terbesar dalam kerjaya jurulatih saya di Malaysia. Itu reaksi bersaja Thomas Tuchel yang dapat membayangkan halangan berliku bakal ditempuhinya menjelang saingan Liga Malaysia 2023. Bekas pengendali Penang FC itu sibuk merencana program dan taktikal tersendiri ekoran jadual Liga yang menyaksikan mereka beraksi di laman lawan sebahagian besar saingan awal musim. Dan pasca undian Piala FA yang mempertemukan skuad mereka bersama Sabah FC menjanjikan pertemuan dari dua corak permainan berbeza. The challenge for us is that we play all games away, so it's one more game away for us. So it's the first challenge is the logistic. Second challenge, the Sabah is not easy team to play. As you said, we played them already in second round, also in Sabah. Look, it's a knockout stage. FA Cup is different than the league. The league is marathon. It's a lot of games to play. In FA Cup, it's 90 minutes game, so the chance is for all teams. So we will be underdogs, but we will fight, and I'm confident enough that we can bite, and we can surprise. Dalam pada itu, Truka menyeru sokongan padu pemain ke-12 penyokong fanatik Kelantan United untuk terus komited hadir untuk perlawanan away days memandangkan pertemuan kalah mati Piala FA dijadual berlangsung pada bulan Ramadan. If I'm not mistaken, we played from first 13 games in the league, we play 9 games away, and plus this FA Cup is 10 games away. It's not easy. I wish the fans can travel in numbers with us. It's a holiday time, it's a Ramadan time, so it's not easy for everybody to travel all around Malaysia. So it's another challenge for me as the coach and for us as the coaches and the team and players to prepare the team. Okay, cukup baik. menarik. Apa? Cukup menarik. Cukup menarik saingan Piala ya. FA. Okey, baik, itu cerita tentang saingan Piala FA. Sekarang ini tinggal lebih kurang 11 hari saja lagi menjelang aksi pertama saingan Liga Malaysia, pertemuan antara JDT dan juga Terengganu untuk saingan perlawanan sumbangsih merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Dan selepas itu, sehari lepas itu saingan Liga Super di mana sekarang ini pasukan-pasukan sedang sibuk dengan persiapan mereka. Lepas tu kita semua nak tahu juga pemain baru mana yang akan join, pemain mana keluar. Tak habis lagi, kita keluar masuk lagi. Betul, selagi jendela perpindahan pemain untuk yang sesi yang pertama ini belum berakhir, pasukan-pasukan masih lagi sibuk untuk mendaftar pemain. Okey, kita nak bersama dengan wartawan bola sepak kita, Fina Nasrum, yang dah ready dah sekarang ni, Fina, untuk kita bercerita tentang minggu-minggu terakhir sebelum pemain dimuktamadkan untuk setiap pasukan. Okey, ada tim yang masih lagi cari player. Ada tim yang dah habis daftar pun. Okey, antaranya pasukan Perak FC. Tim I. Betul. Yang belum habis lagi sekarang ni. Okey, Fina. Apa yang menarik tentang perpindahan pemain untuk pasukan Perak FC ni, yang berita terkini yang Fina boleh kongsikan? Akbar, selagi belum sampai dia punya tarikh deadline dia tu, selagi itulah mereka memiliki peluang untuk membuat sebarang perubahan, pertukaran dan apa-apa sajalah to make sure that mereka benar-benar bersedia untuk menghadapi saingan Liga musim ini. Jadi penamatnya pada tarikh 23 hari bulan ni, saya difahamkan pasukan Perak masih lagi mempertimbangkan beberapa pemain import. Kalau sebelum ini kita difahamkan mereka hanya menetapkan 3 pemain import dengan alasan tidak mahu berbelanja berlebihan mengikut kepada financial pasukan itu sendiri. Tetapi nampaknya ada sedikit perubahan di saat akhir, mungkin melibatkan keperluan pemain-pemain ini di posisi masing-masing. Saya difahamkan ada 3 orang pemain daripada Korea Selatan yang sedang dalam trial bersama dengan pasukan Perak FC. Seorang daripada mereka adalah di posisi penyerang dan 2 di pertahanan. Jadi sama ada 1 ataupun 2 posisi yang akan diterapkan ke dalam pasukan, saya tidak pasti. Kalau semua 3? Mungkin berlaku kerana kota untuk pemain import
Perak baru sahaja mengisi 3 pemain import. Ya. Jadi itu adalah kemungkinan yang akan berlaku untuk setakat ini, dan mereka nampaknya memang berpuas hati dengan apa yang dipertaruhkan oleh 3 pemain import yang sedia ada, seperti Afolabi, Luciano, Christian, yang boleh dikatakan sebagai pemain yang akan digelar sebagai pemangkin untuk pasukan, memandangkan Perak mempertaruhkan pemain-pemain muda. Ya. Jadi besar sebenarnya tanggungjawab yang perlu dibawa oleh pemain import ini. Dan juga kebijaksanaan Datuk Lim Tiong Kim lah. Jadi itu perkongsian untuk pasukan Adlin Ismail. Terima kasih. Saya memang nak tahu sangat sebab ramai yang katakan Abah, Perak bukan macam negeri tahu. Perak ramai yang mengatakan mereka mungkin macam bottom half untuk musim yang akan datang sebab rata-rata pemain muda. Tapi mana tahu dengan kehadiran pemain-pemain import yang more experience kan akan Tetapi mungkin ada satu persoalan apabila 3 pemain import telah pun ditandatangani Perak. Dan sekarang ini ada trial pula daripada Korea. Jadi tadi Fina sebutkan mungkin ada nak jaga bajet juga. Tetapi apabila kita difahamkan bila ada trial lagi pemain import, apakah sudah ada pertambahan bajet untuk pasukan Perak FC ini sebenarnya, Fina? Saya rasa mungkin Perak masih lagi berbelanja mengikut kemampuan. Mungkin 3 pemain yang ditandatangani lebih awal itu seolah-olah sebagai orang kata kita ambil yang ni dulu and then kita tengok sejauh mana keberkesanan 3 pemain ini dalam membantu pasukan yang dibarisi oleh pemain-pemain muda. Jadi kalau kita lihat kepada aksi-aksi persahabatan membabitkan pasukan Perak dalam pre-season dan sebagainya, saya fikir masih lagi struggle untuk mereka mencari keserasian, untuk mereka, tapi terlalu awal untuk kita menilai pasukan ini. Namun saya berasakan mungkin Tiong Kim memerlukan beberapa pemain lagi yang boleh membantu beliau bersama dengan pasukan menggembeling tenaga untuk saingan Liga musim ini. Sebab saya tengok pun Perak ni bagi time sikit. Mungkin bukan musim ini, mungkin musim depan. Betul. Sebab majoriti daripada mereka adalah pemain muda dan sudah pastinya seperti mana yang kita tahu kalau pemain muda ni mereka sememangnya memerlukan sedikit masa dan tidak mustahil sekiranya masa diberikan mencukupi, mereka mampu untuk menjadi antara pesaing yang hebat dalam tempoh beberapa tahun lagi. Sabah, Fina. Kita nak ke Borneo. Sabah. Pasal import kan? Kita ikut je trend import ni. Ada mungkin penambahan pemain import atau macam mana? Perkembangan terkini. Sabah, kalau kita lihat perkembangan mereka setakat ini, mereka sudah memiliki 6 pemain import. Lagi tinggal 3 kota untuk mencukupi 9 pemain import. Tetapi apa yang saya difahamkan di sini, 6 pemain import ini dikhususkan untuk saingan Liga Malaysia. Jadi namun dikhususkan untuk Liga Malaysia. Kita faham Sabah akan beraksi dalam saingan AFC musim ini, tetapi mungkin akan ada sedikit perubahan, akan ada pertambahan di mana mungkin akan ada pemain import ke-7 dan juga ke-8 untuk keperluan dalam saingan AFC. Jadi itu adalah update untuk pasukan Sabah. Namun tidak diberikan info yang lebih tepat dari mana dan siapa pemain-pemain ini kerana masih lagi dalam pertimbangan. Masih misteri. Jadi mereka mungkin menganggap itu adalah orang kata keperluan mereka untuk mereka sendiri yang announcekan pemain ini. Jadi dan mungkin juga mereka akan bermula dengan 6 pemain import terlebih dahulu untuk saingan musim ini dan mungkin akan ada pertambahan yang berlaku selepas itu. Kalau 6 tadi dikhususkan untuk Liga Malaysia, bermakna kalau ada pertambahan, yang 3 itu akan dibawa untuk saingan AFC ke? Betul. Pertambahan baru adalah untuk keperluan di AFC. Itu yang saya difahamkanlah. Jadi
dengan 6 pemain import ni saya boleh katakan Sabah memang betul-betul bersedia betul-betul bersedia dan betul-betul rapi dalam mempersiapkan pasukan mereka. Sesuatu yang menarik juga kerana saya lihat Sabah antara pasukan yang menyelah musim lepas dan dengan pertambahan ataupun value yang baru ini saya rasa menarik. Tak sabar kan. Dan pada ketika juga ada pasukan yang bajetnya sangat ketat, yang agak struggle, cukup dengan hanya 3 pemain import. Tapi tak apa, ini sangat menarik kerana kita nak tengok juga untuk pasukan yang ada 9 pemain import, bagaimana mereka mampu atau untuk 3 atau 6. Sebab pada saya secara peribadi berapa jumlah pemain import di dalam pasukan itu bukanlah syarat utama untuk mereka ataupun pasukan berada di depan. Kerana kualiti pemain import juga perlu diambil kira. Tetapi atas kebijaksanaan jurulatih juga akan memainkan peranan lah. Betul. Okey, tak apa, kita sambung lagi cerita. Selagi tak start liga ni kita akan bincang, dan selagi tak tutup window transfer ni kita akan terus bincangkan pemain keluar dan masuk. Kabarnya Negeri Sembilan juga akan umumkan pemain import yang ketiga. Terima kasih Vina. Thank you Vina. Sama-sama. Jumpa esok lagi. Jumpa esok ya. Okey, alright. Baik.